Baik, salam sejahtera murid-murid. Jadi pada hari ini kita bersambung dengan topik fokus kita yang ke-42 iaitu menangani ancaman komunis. Untuk topik ini kita akan fokus kepada ancaman komunis di Sarawak. Okay. Jadi terdapat 3 bahagian di sini. Yang pertama kita akan lihat tentang bentuk dia. Okay, yang ini berlaku selepas negara kita sudah sudah membentuk, sudah menjadi Malaysia lah, sudah terbentuknya Kerajaan Persekutuan Malaysia. Okay, jadi yang pertama sekali kita akan lihat bagaimanakah ancaman komunis di Sarawak berlaku lah. Bagaimanakah aktiviti komunis dijalankan di Sarawak, dan yang kedua ialah bagaimanakah kerajaan hapuskan komunis melalui gerakan perang saraf. Dan yang ketiga ialah Operasi Hammer. Cara yang kedua, langkah kerajaan untuk menghapuskan komunis iaitu Operasi Hammer. Okay, dan bagaimana dia dijalankan. Okay, jadi kita tengok dulu yang pertama iaitu bentuk ancaman komunis ataupun bagaimanakah ancaman komunis berlaku di Sarawak selepas terbentuknya Malaysia. Jadi terdapat 2 bentuk. Yang pertama ialah berkaitan dengan politik. Okay. Ini bermaksud komunis dia menggunakan faktor politik untuk memulahkan aktivitinya di Sarawak. Ini dipanggil gerakan politik. Jadi apakah faktor politik yang digunakan? Komunis gunakan faktor nak menentang gagasan Malaysia dan mereka ingin bentuk Republik Komunis di Sarawak. Okay. Jadi kerajaan Sarawak selepas mengetahui tentang gerakan politik tersebut mula memburu dan menangkap ahli yang terlibat. Kemudian mereka pun larikanlah diri ke Kalimantan di sebelah selatan, di bawah lah. Kalau kita tengok dalam peta, dia di bawah Sarawak. Okay, jadi komunis bila lari ke sana, mereka bentuk satu lagi parti baru iaitu PKKU, Parti Komunis Kalimantan Utara. Okay, itu yang bentuk pertama. Bentuk kedua ialah serangan bersenjata. Ini yang melibatkan keganasan. Jadi mereka mula menyerang kawasan Batu Kitang di Kuching, dan yang paling menyedihkan ialah, dan satu taktik lah utama yang digunakan dalam komunis ialah serangan mereka bukan terhadap tentera tetapi terhadap orang biasa, orang awam. Tak kisahlah orang tua, muda, lelaki, perempuan, dia boleh diserang oleh komunis. Jadi itulah bahayanya komunis di Sarawak. Melalui 2 bentuk ini mereka mulakan aktiviti. Yang pertama politik, yang kedua gunakan senjata, serangan bersenjata. Jadi yang kedua yang kita nak lihat ialah selepas mengesan ancaman komunis, apakah yang telah kerajaan lakukan untuk atasi masalah tersebut. Yang pertama ialah perang saraf. Perang saraf maksudnya langkah nak dapatkan sokongan rakyat lah terhadap kerjasama rakyat supaya dapat mengatasi ancaman komunis. Jadi bagaimana nak dapatkan sokongan rakyat? Yang pertama, mereka mesti sedarkan rakyat tentang bahayanya komunis. Jadi dia antaranya langkah yang diambil, yang pertama mengadakan perhimpunan awam. Yang ini kita boleh kaitkan dengan perhimpunan di sekolah. Biasanya apabila guru-guru ada sesuatu nak umumkan, nak bagi tahu murid, kita akan bagi tahu dalam perhimpunan. Seperti itu jugalah kerajaan dia nak rakyat tahu tentang bahayanya komunis, maka dia buat perhimpunan awam untuk memberi kesedaran, untuk menyedarkan rakyat tentang betapa bahayanya komunis. Dan yang kedua, menyebarkan risalah. Dan dah buat pengumuman dalam perhimpunan, mungkin ada lagi yang tak datang kan. Jadi macam mana nak sampai kepada mereka? Kerajaan cetaklah risalah, cetak poster kecil, berikan kepada rakyat, dalam kertas, beri kepada rakyat supaya mereka, dalam hati mereka ditanam kebencian terhadap komunis. Mereka mula tahu komunis itu bahaya dan tidak mahulah komunis teruskan aktiviti di sini. Seterusnya, nak galakkan rakyat lagi. Kita bukan sahaja nak
mereka sudah tahu sekarang, nak mereka ambil tindakan pula. Apakah tindakan yang nak ambil di sana? Iaitu kawasan yang selamat. Apabila nampak kawasan itu kurangnya aktiviti komunis, maka kawasan itu akan jadi kawasan putih, kawasan yang baik. Okay? Sepertilah masa kita COVID, masa tu kerajaan isytiharkan kawasan yang hijau, itu maksudnya tak ada COVID. Jadi rakyat pun sangat gembira, sangat kita macam rasa ada galakan lah. Kita rasa, kita tak mau kawasan kita merah. Betul tak? Kita pun cuba ikut peraturan supaya kawasan kita tak jadi merah. Bila jadi merah, kita sedih pula. Betul tak? Jadi, di sini ini sejenis galakan lah yang diberikan oleh kerajaan supaya rakyat cuba usaha bersama elakkan kawasan mereka jadi kawasan yang ada komunis. Jadi bila bebas komunis, dia jadi isytihar umumkan sebagai kawasan putih kerana bebas ancaman komunis. Dan seterusnya yang 3 ini kepada rakyat yang biasa. Yang keempat ni kepada rakyat sebenarnya komunis ini bukan dari kalangan siapa. Ada juga yang ada ramai yang dalam kalangannya adalah rakyat. Rakyat yang apabila komunis datang dan beri ceramah kepada mereka, ajar mereka tentang komunis, mereka terima dan mereka join, mereka sertai komunis. Jadi sekarang nak bagi mereka keluar dari komunis, maka kerajaan pun tawarkan, bagi offer pengampunan, offer nak maafkan mereka. Maksudnya kamu buat salah tak apa, kamu dah buat pilihan yang salah, kamu dah join komunis, tapi sekarang kamu nampak komunis gunakan cara yang keras, melakukan keganasan. Jadi sekarang kamu sudah dan kamu lihat kerajaan sudah ambil tindakan, kamu rasa kamu mula dah tak mau jadi komunis, kamu nak serah diri, jadi boleh. Kamu nak kembali jadi rakyat biasa, boleh. Kamu boleh serah diri dan kamu akan dimaafkan. Itulah maksudnya tawaran pengampunan, offer untuk maafkan mereka. Dan akhir sekali, untuk pastikan maklumat sampai kepada rakyat, mesti ada perhubungan yang lebih baik. Ini antaranya kita dah lihat cabaran sebelum ini di Sabah dan Sarawak, iaitu masalah pengangkutan dan perhubungan. Tak boleh nak pergi ke satu tempat sangat susah. Jadi nak berhubung dengan orang di sana lebih susah. Jadi kena bangunkanlah infrastruktur supaya boleh menyediakan perhubungan yang lebih baik kepada penduduk supaya maklumat sampai. Itu adalah cara melalui perang saraf. Yang akhir sekali yang kita nak lihat ini ialah tentang operasi Hammer. Operasi Hammer ini adalah berbentuk memenangi hati rakyat. Dia nak cuba buat sesuatu supaya rakyat memang rasa nak menyokonglah usaha ini. Jadi operasi ini bermula tahun 1965, tamat 1970. Jadi antaranya rancangan penempatan Goodsir, iaitu yang ini dia sama dengan rancangan BRICS di Tanah Melayu sebelum ini. Jadi apakah yang berlaku dalam rancangan ini ialah ada pertempatan baharu. Jadi seperti kampung baharu yang kita lihat dalam rancangan BRICS dilakukan juga di sini, iaitu ada pertempatan ni rumah lah baharu untuk 7,500 orang. Jadi dalam masa 3 hari 1,200 orang sudah pindah ke kawasan baharu, 3 kawasan pertempatan baharu. Dan kawasan baharu ini ada guard. Ada guard. Dan kalau hari ini ada guard, kena bayar duit. Masa tu tak ada bayar duit lah sebab ni kerajaan yang lakukan. Jadi kawal sepanjang masa dan perintah berkurung 24 jam sehari. Tapi ini bukan guard biasa. Guard yang sampai kamu tak boleh keluar rumah. Jadi bukannya sesuatu yang menggembirakan, tetapi memang sesuatu yang nampak usaha kerajaan nak jaga keselamatan rakyat lah.
Dan selain itu mereka lakukan pembanterasan berterusan sehingga komunis berjaya ditangkap. Jadi itu adalah operasi Hammer. Kita boleh ingatkan dia sama dengan Kampung Baru tambah PKP. Jadi pertempatan baru sediakan, lepas itu dikawal sepanjang masa, perintah berkurung dan akhirnya langkah pembanterasan berterus sehingga komunis berjaya ditangkap. Okey. Baik, sekarang kita pergi kepada latihan. Ancaman komunis. Ada dua bentuk di atas, gerakan politik dan serangan bersenjata. Dia nak kamu ceritakan. Jadi yang ini perlu kita ceritakan lah. Gerakan politik ialah komunis menentang gagasan Malaysia. Dan apa lagi yang komunis buat? Kerajaan Sarawak memburu dan menangkap ahli terlibat. Seterusnya, mereka melarikan diri ke Kalimantan dan menubuhkan PKKU. Kita dah 4 markah dah sebenarnya ini, tapi tak apa, kita dah ada satu lagi yang belum sentuhkan, tak apa, kita boleh sambung sedikit lagi. Ancaman komunis serangan bersenjata ialah berlaku di Batu Kitang, Kuching, iaitu serangan terhadap orang awam. Tapi ialah yang berlaku di Batu Kitang, Kuching terhadap orang awam. Habis, siap. Jadi ini lebih markah lah, tapi mesti 3 markah penuh. Seterusnya, operasi Hammer berjaya mengatasi ancaman komunis. Buktikan. So, operasi Hammer berbentuk memenangi hati rakyat dan dijalankan melalui pertempatan baharu untuk 7,500 orang. Seramai 1,200 orang dalam sehari ke 3 kawasan pertempatan baharu yang dikawal 24 jam dan dikawal dah berkurung selama 24 jam. Agak-agaknya macam ni lah. Kita rujuk balik. Dikawal sepenuh tu sepanjang masa lah. Kurang lah. Sepanjang masa dan perintah berkurung selama 24 jam. Selain itu, langkah pembanterasan dijalankan sehingga berjaya menghapuskan komunis. Jadi itu sahaja untuk bahagian ini. Ini lebih susah lah sebabkan nombor-nombor tersebut. Jadi tetapi sekiranya kita tak dapat dah ingat, at least kita boleh tulislah ramai orang melalui pertempatan untuk ramai beribu orang. Jadi lepas itu yang ini bahagian ni kiranya okey kan, perintah berkurung 24 jam. Jadi itu adalah untuk soalan B. Kita sambung kepada soalan kebat. Soalan kebat ini berbentuk kebat stimulus. Jadi kebat stimulus ini sangat
membantulah sebab kita boleh gunakan isi dari petikan. Jadi sekiranya kita lihat petikan ini, dia ada beberapa isi penting lah. Petikan ini kalau kita baca, yang ulang yang paling banyak itulah isi paling penting lah. Jadi kita nampak komunis, komunis, komunis. Dan kalau kita lihat di sini, dia tumpukan kepada masalah. Apakah masalah, apakah kesan lah. Boleh kita lihat kesan buruk gerakan komunis lah. Fokus dia yang ada di sini. Okay. Kita nampak masalah dia, keselamatan, kemudiannya gangguan, musnahkan aman. Okay, kita nampak dia ulang benda ni. Okay, jadi kita pun boleh mulakan dengan keburukan lah kan, gerakan komunis ialah masalah keselamatan di Sarawak, masalah keselamatan di Sarawak selepas kemerdekaan. Selain itu, okey, jadi sekiranya murid-murid nak guna balik ayat soalan, bolehlah kita tulis ulasan saya ialah gerakan lebih lengkap lah. Selain itu, gerakan komunis. Yang ayat kedua nampaknya tak ada isi sangat. Dia hanya kata berikan pihak kerajaan bimbang saja. Dia tak ada cakap tentang ke masalah dia. Jadi kita sambung kepada ayat ketiga. Namun kalau murid-murid rasa kurang ragu-ragu, jangan risau, salin je semua ayat pun kita ambil je isi penting dia. Contohnya yang ni, okay, mungkin membimbangkan, kita ubah sikit, membimbangkan pihak, membimbangkan kerajaan Sarawak dan kerana sambung ayat ketiga, kerana mengganggu kestabilan pentadbiran dan memusnahkan keamanan negeri tersebut. Maka kita dapatlah masukkan semua isi, hanya olah ayat dia, ringkaskan ayat dia sedikit. Jadi kalau kita boleh tulis ni, rasanya kita dah dapat at least 1, 2, 3 markah. Tapi kita jangan berhenti di sana, kita tambahlah. Kita dah hafal kebat kesan. Okay, contoh kita boleh lihat kebat basis sini. Bahagian atas ni kebat kesan kan. Jadi kita bolehlah gunakan isi-isi dia. Tetapi kita boleh tukarkan jadi, sebab soalan ini tentang masalah. Jadi maksudnya dia negatif. Yang ini positif. Jadi kita kena tukar jadi positif. Contohnya politik negara stabil jadi tidak stabil. Negara berdaulat jadi kedaulatan tergugat. Kedaulatan negara tergugat. Negara aman jadi negara tidak aman. Rakyat hidup tidak bersatu padu. Imej negara merosot atau terjejas. Menarik kedatangan pelabur asing jadi kedatangan pelabur asing berkurang. Peluang pekerjaan meningkat jadi peluang pekerjaan terjejas. Ekonomi negara maju jadi ekonomi negara merosot, dan rakyat hidup sejahtera jadi rakyat hidup sengsara. Okay, jadi kita lihat. Kita sambung beberapa lah. Okay, dia dah bagi sampai keamanan negeri tersebut. Jadi kita boleh sambung. Hal ini akan menyebabkan apa? Keamanan sudah dimusnahkan, maka imej negara terjejas dan kedaulatan negeri ya, bukan negara, negeri sebab Sarawak, negeri tergugat. Okay. Kalau kita lihat balik kebat best, ada lagi mengelakkan campur tangan kuasa asing. Yang itu kalau sekiranya kita nak gunakan, kita kena tukar jadi berlaku campur tangan kuasa asing dalam negara. Oleh itu, campur asing dalam negeri, campur tangan kuasa asing mungkin akan berlaku dalam negeri. Okay.
Seterusnya, ekonomi negeri akan merosot dan rakyat hidup sengsara. Okay, yang ini kita tukar daripada ekonomi negara maju jadi merosot dan rakyat hidup sejahtera jadi rakyat hidup sengsara sebab yang ini negatif. Okay, jadi ini dah lebih-lebih markah lah. Tetapi untuk cikgu tulis lebih banyak sikit untuk kita tahulah cara untuk membina ayat kehebat negatif. Okay, selain daripada di sini cikgu dah tunjukkan 1, 2, 3, 4, 5 isi yang negatif. Okay, cikgu akan tambah sikit kat bawah untuk kita jelaslah tadi. Contohnya apa lagi yang cikgu tak sentuh. Okay, politik negara tambah tidak saja. Ini senang, negara tambah tidak saja. Ini pun tidak, tambah tidak, hidup tidak bersatu padu. Yang lebih susah, menarik kedatangan pelabur asing, kita akan tukar jadi kedatangan pelabur asing berkurang. Ini untuk negatif. Jawapan negatif yang ini. Sebab soalan ini kita boleh katakan dia adalah kehebat kesan negatif sebab dia sesuatu yang berkaitan dengan masalah yang tak baik lah, negatif. Okay, jadi peluang pekerjaan meningkat, kita boleh tukar jadi peluang pekerjaan terjejas ataupun merosot lah, terjejas. Okay. Nah, yang lain cikgu dah ajar tadi. Ekonomi negara merosot, rakyat hidup sengsara atau rakyat hidup susah. Ini tambahan 2 lagi. Macam mana kita nak tukar? Menarik kedatangan pelabur asing, dia tukar jadi kedatangan pelabur asing berkurang, peluang pekerjaan meningkat jadi peluang pekerjaan terjejas. Okay, ini adalah cara nak tukar jawapan jadi jawapan negatif. Okay, baik. Jadi itu sahaja untuk sesi perkongsian malam ini. Kita berjumpa lagi pada sesi akan datang. Sekian, terima kasih.